Assalamualaikum. Bertemu kembali kita pada hari ini. Dan hari ini cikgu nak ajak kamu untuk kita mempelajari mata pelajaran sains tingkatan 2. Tema yang akan kita pelajari adalah tema 1, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Topik yang akan kita pelajari adalah topik bab 3, iaitu nutrisi, dan subtopiknya adalah subtopik 3.1, iaitu kelas makanan. Melalui topik ini, standard pembelajaran yang ingin dicapai adalah pelajar boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Jom kita mulakan. Pernahkah kamu terfikir kenapa kita perlu makan? Makanan dapat membekalkan tenaga dan memberi nutrien untuk memelihara kesihatan badan. Makanan kita terbahagi kepada 7 kelas makanan yang utama, iaitu yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, mineral. Yang keenam, pelawas. Dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah air. Jom kita mempelajari lebih mendalam berkaitan kelas-kelas makanan ini. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat terdiri daripada beberapa unsur, iaitu unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Fungsi karbohidrat adalah untuk memberi tenaga kepada kita untuk membolehkan kita menjalankan aktiviti harian. Contoh karbohidrat adalah kanji, glikogen dan selulosa. Kanji adalah merupakan makanan simpanan yang terdapat dalam tumbuhan. Glikogen pula adalah merupakan makanan simpanan yang terdapat dalam haiwan. Manakala selulosa pula adalah merupakan karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Sumber makanan yang kaya dengan karbohidrat adalah seperti ubi kentang, madu, nasi dan juga gula. Protein adalah terdiri daripada beberapa unsur, iaitu karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Protein yang kita makan akan dicernakan kepada unit asasnya, iaitu asid amino. Protein diperlukan oleh badan untuk membolehkan pertumbuhan berlaku. Protein adalah penting untuk membaiki tisu-tisu badan yang rosak. Protein adalah penting bagi menggantikan sel-sel yang telah mati di dalam badan. Selain itu, protein juga digunakan untuk mensintesis enzim, hormon dan antibodi. Sumber makanan yang kaya dengan protein adalah seperti susu, telur, ayam dan juga ikan. Kelas makanan yang ketiga iaitu lemak. Lemak mempunyai unsur yang sama seperti karbohidrat, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak terbentuk daripada gliserol dan juga asid lemak. Lemak merupakan satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Setiap gram lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Lemak berfungsi untuk melindungi organ dalaman seperti jantung dan ginjal. Selain itu, lemak juga bertindak sebagai pengangkut bagi vitamin A, D, E dan K.
Lemak yang berlebihan dalam badan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. Sumber makanan yang kaya dengan lemak adalah mentega, minyak kelapa sawit dan juga kekacang. Kelas makanan yang keempat iaitu vitamin. Vitamin diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan badan yang baik. Vitamin boleh dikelaskan kepada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air terdiri daripada vitamin B dan C, manakala vitamin larut lemak terdiri daripada vitamin A, D, E dan K. Vitamin boleh diperolehi daripada sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan daging. Sumber bagi vitamin A adalah susu, kuning telur dan juga minyak ikan. Kepentingan vitamin A dapat membantu penglihatan pada waktu malam dan juga memelihara kesihatan kulit. Kesan kekurangan vitamin A akan menyebabkan berlakunya rabu malam dan juga penyakit kulit. Sumber bagi vitamin B pula adalah yeast, hati dan telur. Kepentingan vitamin D adalah penting untuk memelihara fungsi sistem saraf dan juga pembentukan sel darah merah. Kesan kekurangannya akan menyebabkan berlakunya penyakit beri-beri dan juga anemia. Sumber bagi vitamin C adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin C adalah penting untuk melawan jangkitan penyakit dan juga memelihara kesihatan gusi dan mulut. Kesan kekurangannya akan menyebabkan berlakunya penyakit scurvy. Sumber bagi vitamin D adalah mentega, telur dan minyak ikan. Vitamin D adalah penting untuk membantu dalam penyerapan kalsium, menguatkan enamel gigi dan juga memelihara kesihatan kulit. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan berlakunya penyakit riket, sakit gigi dan juga penyakit kulit. Sumber bagi vitamin E pula adalah bijirin dan sayur-sayuran hijau. Vitamin E penting untuk memelihara fungsi sistem pembiakan dan kesan kekurangannya akan menyebabkan berlakunya kemandulan dan juga keguguran fetus. Sumber bagi vitamin K adalah susu, kuning telur dan minyak ikan. Vitamin K dapat membantu mempercepatkan proses pembekuan darah dan kesan kekurangannya akan menyebabkan darah lambat membeku. Kelas makanan yang seterusnya iaitu yang kelima adalah pelawas. Pelawas merupakan bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Pelawas terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Pelawas sangat penting untuk merangsang peristalsis iaitu pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti esofagus, usus kecil dan usus besar. Hal ini dapat memudahkan pergerakan makanan di sepanjang salur tersebut dan mengelakkan berlakunya sembelit. Sumber bagi pelawas adalah sayur-sayuran dan juga bijirin. Kelas makanan yang keenam iaitu mineral. Mineral merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Mineral tidak membekalkan tenaga, namun mineral masih diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk mengawal atau proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Berikut adalah merupakan pelbagai sumber bagi mineral, kepentingan serta kesan kekurangannya. Kekurangan kalsium akan menyebabkan berlakunya penyakit riket dan juga osteoporosis. Kekurangan natrium di dalam badan akan menyebabkan berlakunya kekejangan otot. Pengambilan besi yang kurang dalam badan akan menyebabkan berlakunya anemia. Kekurangan iodin daripada sumber makanan laut dan juga buah-buahan akan menyebabkan berlakunya penyakit goiter. Fosforus dapat menguatkan tulang dan gigi serta membentuk asid nukleik dalam DNA dan RNA. Kekurangan fosforus akan menyebabkan berlakunya penyakit riket.
Kalium adalah penting untuk membantu pengecutan otot dan juga memelihara fungsi sistem saraf. Kekurangan kalium akan menyebabkan berlakunya lumpuh dan juga kekejangan otot. Kelas makanan yang ketujuh iaitu yang terakhir adalah air. Air ialah sebatian yang sangat penting kepada badan kita. Air mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Air bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Air mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel serta mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Air boleh diperolehi melalui pengambilan jus buah-buahan dan juga tembikai. Okey, melalui video tadi kita telah mempelajari ketujuh kelas makanan dan cikgu harap melalui video tadi dapat membantu kamu untuk mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang untuk kita mempelajari topik-topik lain dalam mata pelajaran sains.